Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, bertemu lagi dengan Sir Muhammad Husaini. Okay, dalam subjek reka bentuk dan teknologi tahun 4. Okay, pada minggu lepas kita dah belajar mengenai peraturan keselamatan bengkel. Okay, di mana ada beberapa peraturan yang perlu kita ikuti semasa berada di dalam bengkel. Okay, baik. Pada minggu ni, okay, kita teruskan lagi tentang peraturan keselamatan diri. Diri sendiri kita pun kena ada peraturan. Bukan saja bengkel ada peraturan, tapi diri sendiri pun kena ikut peraturan. Okey, peraturan mesti dipatuhi untuk menjaga keselamatan diri ketika melakukan aktiviti di dalam bengkel. Okey, kalau tak ada peraturan, maka keselamatan diri kita mungkin terancam. Okey, semasa berada di dalam bengkel. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama, apabila kita berada di dalam bengkel, okey, keselamatan diri kita yang pertama ialah kita perlu memakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Okey, pakai kasut. Yang kedua, kita sarungkan apron. Okey, kita pakai apron untuk melindungi diri kita daripada terkena bahan-bahan yang tak sepatutnya, seperti gam, cat dan pelbagai lagi lah benda-benda yang mungkin mendatangkan risiko pada diri kita. Okey, yang kedua, ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Okey, ini untuk murid perempuan. Okey, rambut tu hendaklah diikat, okey, seperti yang pakai baju hijau ni, ataupun yang Islam, okey, yang bertudung, masukkan tudung ke dalam apron supaya tudung tu tak mengganggu kerja kita sewaktu melakukan aktiviti. Okey, baik. Yang ketiga, yang cikgu cakap tadi, ikat rambut yang panjang. Rambut dia panjang betul ni, sampai ke belakang ni. Okey, kena ikat. Nanti takut rambut tu terkena bahan ataupun terkena alatan yang kita gunakan semasa di dalam bengkel. Okey, baik. Itu adalah peraturan keselamatan diri. Okey, keselamatan diri kita. Ada 3 kesemuanya. Alright. Kita teruskan lagi kepada peraturan keselamatan alatan. Okey. Peraturan keselamatan alatan. Okey. Alatan juga mempunyai peraturan apabila kita nak menggunakannya. Okey. Ada beberapa peraturan kat sini yang perlu dipatuhi semasa menggunakan alatan. Okey, alatan di dalam bengkel RBT hendaklah digunakan mengikut peraturan yang seperti yang berikut. Okey, yang pertama, okey, bertanya dan meminta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Kalau kita tak tahu menggunakan alatan tu, lebih baik kita tanya ataupun kita minta tunjuk ajar daripada guru sebelum menggunakan alatan tu. Contohnya, kita menggunakan kikir parut. Okey. Awak pertama kali menggunakan kikir parut, jadi awak tak tahu macam mana awak nak gunakannya. Jadinya minta tolong dengan cikgu, boleh tak tunjuk cara menggunakan kikir parut ni dengan cara yang betul. Yang kedua, berhati-hati semasa menggunakan alatan. Okey, kita bila berada dalam bengkel ni, kita sentiasa kena ingat. Okey, sentiasa kena ingat dan sentiasa kena berhati-hati semasa menggunakan alatan di dalam bengkel. Baik. Kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa saja. Jadi sentiasa berhati-hati semasa menggunakan alatan. Alatan dalam bengkel ni kebanyakannya alatan yang tajam, alatan yang boleh mendatangkan bahaya lah kalau tidak digunakan dengan betul dan berhati-hati. Alright, yang ketiga,
laporkan alatan yang rosak dan hilang kepada guru. Okey, contohnya awak gunakan gergaji tangan. Okey, sewaktu awak gunakan gergaji tangan tu tiba-tiba bengkok ataupun rosak. Okey, terus laporkan alatan tu, cikgu, gergaji ni rosak waktu saya guna tadi. Ataupun laporkan kepada guru bila benda tu hilang. Tadi awak letak kat sini, tiba-tiba benda tu hilang. Laporkan kepada guru. Alright, yang seterusnya, yang keempat, bersihkan alatan selepas digunakan. Okay, alatan yang awak guna tadi sewaktu melakukan projek, awak perlu bersihkan, perlu lap dengan kain, perlu basuh. Okay, ada alatan yang awak perlu basuh, ada alatan yang awak perlu lap dengan kain yang bersih selepas awak gunakan. Bergantung kepada jenis alatan. Baik, seterusnya yang kelima, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Okey, di dalam bengkel, okey, alatan-alatan kita akan susun di tempat yang betul. Okey, sebelum kita memulakan aktiviti ataupun sebelum kita melakukan projek, okey, cikgu akan suruh foreman, ketua kelas awak, okey, untuk ambil alatan tu dan gunakan di meja kerja masing-masing. Okey, selepas melakukan projek, okey, kita kena susun balik di tempat yang asal. Kita susun balik. Kalau pemutar skru ni di tempat dia dalam laci, okey, kita pulangkan balik dalam laci. Jangan kita letakkan bersepah-sepah lah. Tak nak sepahkan barang tu. Kita letak balik di tempat yang asal. Baik, yang seterusnya, gunakan alatan dengan cara yang betul. Okey, contoh guna alatan dengan betul. Contohnya apa? Okey, pemutar skru. Gunakan pemutar skru untuk mengetatkan dan melonggarkan skru. Tapi awak gunakan pemutar skru untuk korek meja. Contohnya korek meja. Jadi awak gunakan pemutar skru tu untuk korek meja tu adalah cara yang tak betul. Kita hendaklah gunakan alatan tu dengan cara yang betul. Bila kita gunakan cara yang betul, okay, jadi keselamatan semasa kita menggunakan alatan tu terjamin. Jadi taklah jadi benda pelik-pelik. Korek meja, pergi korek meja, tu korek meja, tu korek biji mata. Tak mahu macam tu. Okay? Sebab tu kita gunakan alatan tu dengan cara yang betul. Okey, yang seterusnya, dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Waktu dia guna pemutar skru tadi, itulah dia nak bermain dengan kawan dia, cuit sana cuit sini. Dia gunakan pemutar skru tu untuk bergurau dengan kawan dia. Dia pergi jolok dia pergi cucuk-cucuk kawan dia menggunakan pemutar skru tu. Boleh mendatangkan bahaya. Silap cucuk perut tu, cikgu tak tahulah nak jadi apa kat dia tu. Hidup ke tak tahu. Okey, dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Okey, ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7 semua. Awak boleh ingat dan awak boleh faham. Yang penting awak kena faham benda ni. Awak kena faham keselamatan alatan tu. Alright, itu saja yang saya nak ajak untuk hari ni. Okey, kita tengok balik. Yang pertama tadi, saya terangkan tentang peraturan keselamatan diri. Okey, ada 3. Dan peraturan keselamatan alatan ada 7. Okey, saya harap apa yang kita belajar hari ini, okey, awak boleh ingat dan awak boleh sesuaikan dengan diri awak. Okey, semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam kelas reka bentuk dan teknologi bersama saya ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.